Jadi sebenarnya saya nak tanya satu soalan. Okay. How is the COVID-19 pandemic affecting you? Okay. Tanya diri kita sendiri. Okay. Apa sebenarnya kesan COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini kepada diri kita? Okay. Ada tak yang selain daripada terasa terkurung di rumah, terasa tidak bekerja, terasa tak mampu berbuat apa-apa, terasa tidak ada sumber pendapatan, okey? Ada tak yang rasa selain daripada itu? Kan? Sebab sebenarnya bila berlakunya COVID-19 pandemik ini, apa yang berlaku bila dia berlaku di seluruh dunia, sebenarnya dia memang menghentam dunia pada ketika ini. Okey, tak kiralah dari segi apa, dari segi kita boleh anggapkan sebagai satu gegaran tsunami kesihatan, kewangan, sosioekonomi dan politik secara global. Jadi ini sebenarnya adalah betul-betul memberi satu kesan yang sangat mendalam. Memang saya yakin dan percaya setiap seorang daripada kita, termasuklah anak-anak kita sendiri, semuanya terkesan hasil daripada pandemik COVID-19 ini. Okey, jadi apa sebenarnya kesan pada kita pada hari ini, okey, dan macam mana kita melihat di sini krisis yang besar ini sebagai satu peluang yang luar biasa. Sebab itulah hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak terkesan hasil daripada pandemik ini. Sebab itulah kita kena buat sesuatu dalam hidup kita. Okey, khususnya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kita yang tentukan hari ini kita nak apa yang kita nak lakukan. Anda tengok di sini, benua Amerika hari ini, Eropah, Asia sekalipun sudah mula membincangkan untuk mengurangkan tenaga manusia dan menutup syarikat-syarikat besar. Semua apa yang dirancang semua tak boleh buat lagi dah. Sebab itulah hari ini, okey, semuanya memang apa sahajalah kategori kita, tak kira apa di mana kedudukan kita, semuanya terjejas, semuanya terjejas. Sebenarnya kalau kita fikir-fikir, orang yang makan gaji juga pun terjejas juga. Okey. Dan kalau kita tengok kat sini, inilah dunia pekerjaan. Sebab apa? Kalau semua sektor-sektor syarikat-syarikat besar semuanya terjejas, maka pekerja-pekerja ramai akan dibuang kerja. Oh tidak Josie, sekarang kita orang pun rasa kita tak stable. Dia cakap macam tu. Saya takut selepas PKP mungkin gaji saya dipotong ataupun kita akan buat pengurangan pekerja. Mungkin orang yang berstatus tinggi, berjawatan tinggi, mungkin dia lagi akan dibuang kerja sebab diorang nak ambil orang yang berstatus kontrak. Begitu. Jadi sebab itulah hari ini kalau kita fikir sana tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, macam-macam tak boleh, betul tak? Tetapi kita pelik, apa yang berlaku hari ini di Healthy Way sebenarnya, walaupun kita nampak di sekeliling kita semua tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, semuanya berlaku macam-macam, tersekat dan sebagainya. Tetapi pelik bin ajaib, sesuatu yang berbeza berlaku di Healthy Way, okey? Sebab itulah hari ini saya mengingatkan kepada kita semua supaya kita mengambil satu langkah yang bijak dalam keadaan sekarang ini. Masa inilah kita perlu lebih rajin, lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi berusaha supaya kita bukan jadi orang yang rugi selepas 6 bulan daripada sekarang. Okey? Jadi, apa yang bila berlakunya pandemik sebegini, bisnes yang pasif paling terjejas pada ketika ini. Itu yang akan berlaku. Orang baru memang dia akan susah. Jadi hari ini kita tak payah fikir, tak apalah lepas nanti PKP barulah saya nak cari satu perniagaan apa. Tak boleh, itu dah terlambat sebab kita pun tak tahu bila sebenarnya kita akan betul-betul pulih sepenuhnya. Macam MD Hadi pun ada katakan sebelum ni, dia kata kalau betul lah selepas 28 hari bulan kita dah boleh keluar, dah tak ada PKP, siapa yang berani keluar, betul-betul keluar sebelum berlakunya COVID-19 ni? Kita rasa kita nak menghadkan lagi pergerakan kita. Saya pun tak berani nak bagi anak saya pergi sekolah. Walaupun kerajaan kata, okey boleh pergi ke sekolah dah sekarang. Saya tak berani nak bagi, betul tak? Sebab itulah hari ini, okey, kita mesti buat sesuatu. Jadi memang ini adalah antara bisnes pasif yang akan terjadi. Dan pelaburan, tak ada orang nak berlabur sekarang. Nak berlabur kat mana? Tak untung langsung. Betul tak? Apa semua satu dunia memang teruk sekarang ni. Sebab itulah kalau kita buat pelaburan apa sekalipun, dia terhad kepada realiti hari ini, keadaan yang real, yang sebenar. Sebab itulah hari ini memang semuanya, kalau kita tengok, saya cakap tadi keliling kita, semuanya kita tengok tak ada potensi langsung, betul tak? Untuk kita mengharungi pandemik COVID-19 ini, kita mesti bijak mengharunginya dengan satu inisiatif.
Satu inisiatif yang macam mana? Satu inisiatif apabila prestasi bisnes terjejas dan peluang pekerjaan terhad, kita tidak seharusnya memotong perbelanjaan. Sebaliknya kita mencari sumber secara proaktif. Mesti syarikat itu mesti ada inisiatif. Kalau kita nak berniaga, kita nak cari satu sumber pendapatan yang betul, okey? Kita kena fikir betul-betul mestilah company itu mesti ada inisiatif. Inisiatif yang tidak pernah berhenti. Okey, yang kedua, keuntungan syarikat dan pengedar mestilah bernisbah tinggi. Margin pendapatan pun bernisbah tinggi. Modal kecil tapi untung besar. Macam saya selalu cakap, modal ciput, untung ribut. Gitu. Pulangan balik yang pantas, pemegang saham boleh menjadi pemegang saham, shareholder dan boleh diwarisi, jualan ulangan yang tinggi dan tidak memerlukan pengalaman dan apa-apa sijil kelayakan sekalipun. Hari ini anda sendiri nampak bagaimana inisiatif syarikat hari ini memang membantu kita. Ya Allah, tak pernah lah, saya rasa tak ada syarikat lah yang buat Zoom sampai 2 hari, sampai 2 kali satu hari. Okey, lepas tu bagi lagi flash sale lagi, bagi lagi macam-macam duit datang lagi, bagi lagi itu ini dan sebagainya. Saya rasa tak ada lah company nak buat Zoom sampai macam ni. Apa hari-hari nak kena cakap, hari-hari nak kena tengok muka tu, hari-hari nak cerita pasal produk tu, apa betul tak? Itu semua sebab adalah satu inisiatif, satu syarikat untuk membantu kita. Walaupun kita hari ini dalam keadaan tergapa-gapa, ada yang masih tak tahu, tapi syukur Alhamdulillah dalam keadaan hari ini sebenarnya ramai yang sudah nampak jalan. Selepas 2-3 minggu kita mengharungi PKP ni, masing-masing dah nampak jalan macam mana nak terus maju ke depan. Sebab itulah hari kita bukan berada di platform yang salah, sebab kita berada di platform yang betul. Sebab inilah bisnes yang kebal. Bisnes jualan langsung adalah bisnes yang kebal. Macam contoh kita Healthyway ni, kita ada kombinasi yang hebat, kebal. Walaupun ada pandemik sebegini, tapi bisnes kita tetap boleh jalan seperti biasa. Malahan Alhamdulillah meletup. Mana yang saya tengok yang tak pandai jadi pandai luar biasa pada zaman COVID-19 ni. Dan di Malaysia khususnya sebenarnya sudah lebih kurang 8 ke 10 tahun Malaysia menjadi top 10. Malahan tahun lepas negara Malaysia dari segi jualan langsung menjadi top 8. 2019 top 8, top 8 okey di dunia. Tapi dalam masa yang sama, dalam tempoh begini, ramai juga orang yang akan ambil kesempatan. Sebab itu kita harus bijak. Kita kena elak dari terjerat di dalam perniagaan jualan langsung ataupun perniagaan yang tak disahkan pun, seperti skim cepat kaya ataupun binary, di mana skim pulangan yang tidak disahkan, malahan tidak berdaftar dekat DSAM sekalipun. Pelan pelaburan antara 5,000 ke 60,000, tak ada penjualan produk dan tak perlu cari orang. Itu semua adalah tipu muslihat yang kita tak perlu terjerat pun, dan rangkaian dibina 100% melalui laman web dan online saja. Itu semuanya tidak sah. Paling dahsyat sekali, anda semakin hilang kepercayaan demi kepercayaan daripada orang lain. Sebab itu jangan kita tersalah pilih dari hari ini. Sebab itulah saya nak menekankan sekali lagi, tahniah kepada anda semua kerana kita semua berada di syarikat Healthyway. Satu syarikat yang luar biasa, kerjaya yang luar biasa, produk yang selamat, kualitinya konsisten, stabil sudah lebih daripada 35 tahun. Okey, dan pengurusan yang baru hari ini memang sangat-sangat luar biasa. Ada rakan ahli yang luas, pengguna produk yang loyal lebih daripada 60,000 orang. Dan kita dalam masa 1 tahun saja, Alhamdulillah, kerana kombinasi-kombinasi yang sangat dahsyat ini, maka Healthyway sudah menerobos hampir di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Memang sangat-sangat dahsyat. Hanya 1 tahun sahaja, bayangkan dia macam apa? Macam COVID-19 jugalah. Memang sangat dahsyat dan luar biasa. Sebab itulah hari ini mesti ada apa hebatnya, mesti ada, betul tak? Dan hari ini imej baru, harapan baru Healthyway 2020. Sebenarnya sebelum ini kita sudah pergi ke 6 buah negara, antaranya adalah Malaysia, Singapura, Macau, Brunei, Hong Kong dan China. Dan yang terbaru okey, total semua sekali sudah 7 buah negara. Yang terbaru adalah Indonesia. Ya Allah, insya-Allah semoga kita dipermudahkan segala-galanya. Kita akan mula beroperasi di sana pada 1 Jun, insya-Allah. Inilah kita punya branch di sana. Memang sangat syarikat yang berinisiatif, sentiasa maju ke depan. Ada saja satu langkah demi satu langkah, one step ahead